Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera dan selamat petang diucapkan kepada semua yang berada bersama Mem Mazia. Hai, bersama sini Neniti Ila. Ya, bersama saya di IG ya, Biscochis Official HQ. Ya, bersama saya di Facebook official Biscochis Official HQ dan juga di Zoom. Ya, bersama saya hari ini sembang petang bersama dengan Mem Mazia dari Biscochis, nikmat dalam setiap suapan. Hai. Jadi hari ini ya, Mem Mazia pilih tajuk yang berkaitan dengan Mem Mazia, iaitu 12 cara ya mengenali potensi diri untuk berjaya. Hai, terima kasih bersama Mem Mazia singgah di Biscochis Official HQ IG dan juga di Facebook dan di Zoom ya, bersama saya di Zoom ya. Semua yang berada di Zoom ya, yang baru masuk, Naimomiomi. Sorry, maaf sangat sayang. Nama cantik ya. Nanti Mazia tak Naimoni. Okey, jadi ini adalah untuk untuk Mem Mazia juga sendiri mengenali potensi diri supaya ya sama-sama kita bagaimana mengenali potensi diri dan juga untuk lebih berjaya. Jadi sekarang ini Mem Mazia baru ceburi bidang yang baru ya. Bidang baru sebelum ini bidang pendidikan. Jadi selepas bersara ya, menceburi bidang yang baru, iaitu termasuk dalam bidang perniagaan disebabkan oleh kursus yang Mem Mazia hadiri ya semasa mula PKP. Jadi kursus tersebut telah ya membuka minda Mem Mazia untuk menceburi bidang yang baru. Apa salahnya? Kerana ya tak adalah duduk saja-saja ya. Jadi mengisi masa dan juga kalau boleh ingin berjaya seperti jutawan-jutawan yang lain, walaupun di lanjut usia ni, tetapi tak salah ya kalau kita ya mengumpul maklumat, mengumpul ilmu, mengumpul kemahiran dan mengumpul rezeki untuk kita kongsikan bersama-sama dengan orang yang memerlukan ya. Sebab Mem Mazia dah bersara, jadi banyak masa lapang ya, di samping beramal ibadah. Jadi Mem Mazia berpendapat apa salahnya Mem Mazia berkongsi ya
berkongsi untuk buat live ini. Jadi seronok pula buat live sebab adalah benda nak buat. Jadi tak boring. Jadi tak boring, menghilangkan rasa boring. Salah satunya menghilangkan rasa boring sekarang sebab PKP dan sebagainya. Jadi mulanya terjebak. Jadi untuk menghilangkan rasa boring ataupun mencari sesuatu supaya kita lebih bertenaga, lebih bersemangat. Jadi inilah perkongsian yang Mazia jadualkan, perkongsian pada pukul 5.30, perkongsian berkaitan dengan minda sihat. Okey, berkaitan dengan minda sihat iaitu mengenali potensi diri. 12 tips cara. Ini adalah untuk Mazia juga. Jadi sambil-sambil kita bersembang, ini adalah untuk diri Mazia juga di samping berkongsi dengan anda semua. Jadi bagaimana untuk mengenali potensi diri untuk berjaya. Jadi Mazia dapatkan maklumat ini untuk dikongsikan bersama untuk diri, terutamanya untuk diri Mazia, dan di samping itu boleh dikongsikan kalau ada feedback atau komen, boleh tulis komen. Mungkin anda lebih mengetahui tentang yang berkaitan dengan tajuk mengenali potensi diri. Okey, yang pertama adalah cari apa yang kita impikan. Apa yang kita impikan. So kalau katakan kita impikan kita nak berjaya dalam bidang apa, lebih spesifik. Katakan nak berjaya, nak buat amal jariah, nak membantu, terutamanya nak membantu semua orang yang berada di sekeliling kita, berada di sekeliling kita, nak contohnya lah tahu impian kita. Jadi nak bantu orang sekeliling kita, terutamanya saudara mara kita, yang family kita, selebihnya adalah yang memerlukan. Jadi yang memerlukan yang memerlukan, ramai yang memerlukan. Jadi kalau kita ada peluang untuk mendapat rezeki yang lebih, kita ada peluang untuk mendapat rezeki yang lebih. So kita kongsikan kepada yang memerlukan. Jadi itu adalah untuk kita saham akhirat kita. Jadi okey, sekejap ya. Okey. Gangguan. Terlupa. Okey, maaf terberhenti sekejap tadi. Jadi yang pertama itu cari apa yang kita impikan, apa yang kita hendak, matlamat hidup kita. Apakah impian kita, apakah cita-cita kita, target kita dan sebagainya. Jadi itu adalah yang pertama, untuk kita mengetahui potensi diri kita untuk berjaya. Kita kena tahu dulu matlamat hidup kita. Okey, yang kedua adalah ketahui apa yang kita suka. Jadi apa yang kita suka, jadi kita akan lebih gembira, kita akan rasa bahagia jika kita melakukannya. Jadi kita ketahui apa yang kita suka dan ketahui apa yang kelebihan dan kekurangan diri kita. Okey, itu yang ketiga. Jadi apa yang kita suka, supaya kita dapat kebahagiaan daripada apa yang kita suka, kita usahakan.
Ya, itu untuk kita berjaya. Jadi kita kena tahu apa yang kita suka. Okey, yang ketiga, kenali kelebihan dan kekurangan diri kita. Jadi kelebihan kita, kekurangan kita, kita kena tahu. Jadi mana yang kita boleh gunakan kelebihan kita untuk membantu orang, ya. Kelebihan diri kita untuk kita mencapai cita-cita kita, dan apa yang kita impikan, kita gunakan kelebihan kita yang kita ada, ya, kemahiran kita, pengetahuan kita, attitude kita, dan kita boleh gunakan untuk mencapai impian kita untuk berjaya. Dan kita juga kena tahu kekurangan diri kita supaya kita boleh, sama ada kita boleh perbaiki ataupun kita, ya, jadi kita tahu bahawa kekurangan diri kita. Jadi dengan ini, ya, kita tahu bahawa tiada manusia yang sempurna. Kita kena sedar bahawa tiada manusia yang sempurna. Jadi kita fokuskan kepada kelebihan diri kita. Ya, dan kekurangan itu boleh kita jadikan sebagai panduan untuk kita buat penambahbaikan. Ya, kita kena tahu juga kekurangan diri kita supaya kita dapat menerima hakikat bahawa kita ini tidak sempurna, dan kita tidak kecewa apabila kita ya, menemui kegagalan dalam perjalanan kita untuk mencapai impian, kerana ya, disebabkan oleh kekurangan kita, mungkin kita akan mendapat sedikit kegagalan, dan ini boleh dijadikan sebagai pembakar semangat untuk kita berjaya dengan lebih cemerlang, dan kita boleh belajar daripada kesilapan, dan kita boleh perbaiki kelemahan ini, ya. Jadi tapi kita hendaklah fokus kepada kelebihan diri kita untuk membantu kita untuk mencapai kejayaan. Okey, yang keempat ini mesti berani menghadapi kegagalan. Yang ini yang ya, ramai yang tidak suka, ya. Rasa tertekan, rasa kecewa, ya, kerana tidak berani menghadapi kegagalan. Jadi kegagalan itu adalah permulaan untuk kejayaan, ya. Jadi kalau gagal 7 kali, bangkit 8 kali. Jadi itu adalah kita kena berani menghadapi kegagalan. Kadang-kadang kegagalan itu adalah supaya kita lebih mahir, kita lebih, ya, bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih besar. Jadi kegagalan-kegagalan ini adalah yang mematangkan kita, ya, dalam melakukan tindakan-tindakan ataupun keputusan-keputusan yang hendak diambil. Kita belajar melalui kegagalan, ya. Jadi kita belajar melalui kegagalan. Jadi kegagalan itu adalah juga pengalaman dan juga pelajaran kepada kita. Ya, pelajaran. Kalau kita tak berani menghadapi kegagalan, maka kita, ya, takut untuk berjuang. Ya, kita akan takut untuk berjuang sebab kita takut menghadapi kegagalan. Jadi kalau takut berjuang, bagaimana kita nak capai kejayaan kalau kita takut menghadapi kegagalan? Jadi kita kena bersedia untuk menghadapi kegagalan. Itu yang keempat. Ya, sebab belajar melalui kesilapan ini adalah yang paling senanglah, ya. Kita tersalah langkah, mungkin itu akan membantu kita untuk meningkat lebih tinggi, ya, membuatkan kita lebih matang, membuatkan kita lebih berpengalaman. Ya, kalau kita tak mula sebab kita takut kegagalan, maka kita tidak dapat pengalaman. Jadi kalau tak dapat pengalaman, kita tidak akan dapat kejayaan, ya. Jadi kita perlu kuatkan mental untuk menghadapi kegagalan apabila kita hendak berjaya.
Jadi kita kena bersedia dari segi fizikal dan juga mental. Dan kita mesti bersedia untuk menghadapi kegagalan. Jadi itu adalah salah satu daripada pengalaman untuk menjadi lebih matang. Jadi kegagalan seharusnya tidak menghalang kita untuk berjaya, sebab itu adalah mungkin daripada kegagalan itu kita dapat mencari kaedah yang lebih baik untuk berjaya. Jadi kita akan dapat pengalaman. Jadi kalau 7 kali gagal, kita bangkit 8 kali. Kalau 7 kali kita gagal yang pertama, kita bangkit. Gagal, bangkit. Gagal, bangkit. Kalau 7 kali gagal, kita bangkit 8 kali. Dan seterusnya. Jadi dalam perjalanan untuk mencapai kejayaan, kalau menemui kegagalan, jadi anda hendaklah bertahan. Bertahan dan juga mengkaji strategi untuk lebih berjaya dan tidak mengulangi kesilapan yang sama. Okey, yang kelima, ni adalah kita hendaklah cuba menjadi seorang yang kreatif. Menjadi seorang yang kreatif, iaitu mencuba perkara-perkara yang baru. Sebab kalau kita nak berjaya, kita nak lebih baik, kita nak lebih berjaya, maka kita haruslah menjadi seorang yang kreatif dan inovatif. Jadi kalau kita berada pada tahap yang sama, tidak ingin ada perubahan, maka kita tidak akan lebih berjaya. Jadi kita kena menjadi seorang yang kreatif, dan kita seharusnya tidak takut untuk mencuba perkara-perkara yang baru. Okey, dan kita seharusnya mampu mengatasi ketakutan, ketidakpastian dan sebagainya. Kita redah aja, kita buat aja. Kalau kita tak mula, kita tak bertindak, maka kita tak akan mencapai kejayaan. Okey, itu yang kelima. Yang keenam, jangan takut berbeza. Jadi jangan takut berbeza. Jadi seharusnya kita berbeza daripada orang lain. Produk kita berbeza daripada orang lain. Tindakan kita berbeza daripada orang lain supaya orang notice ataupun kehadiran kita. Orang tahu kehadiran kita dengan perbezaan itu. So jangan takut melakukan perbezaan, berbeza daripada orang yang lain. Tapi kadang susah untuk berbeza daripada orang lain. So cari perbezaan yang supaya berbeza daripada orang lain supaya kita lebih berjaya. Kalau sama dengan orang lain, nanti kita tak terkelihatan. Jadi jangan takut berbeza. Sepatutnya bersyukur kalau kita berbeza daripada orang lain. Seharusnya kita bersyukur, dan kita lebih kreatif daripada orang lain. Yang ketujuh, untuk mengetahui potensi diri ni, untuk berjaya kita kena mempunyai motivasi yang kuat. Bersyukur kepada mereka yang telah mengalami kegagalan. Sebab mereka yang telah mengalami kegagalan ini, mereka akan lebih kuat, lebih teguh, lebih bermotivasi. Dia ada big why yang lebih. Sekiranya seseorang itu mengalami kegagalan. Kalau yang kalau tidak mengalami kegagalan, motivasi itu mungkin tidak sekuat yang pernah mengalami kegagalan. Contohnya, contohnya untuk memulakan perniagaan, tak cukup
duit nak makan, tak cukup duit nak beli lampin anak, tak cukup untuk bayar sewa di Keja Along dan sebagainya. Itu seharusnya kita bersyukur kerana itu yang membuatkan kita ada big why yang lebih kuat motivasinya. Kalau yang biasa-biasa, kalau kita ni biasa-biasa, jadi kita mungkin tidak dalam kajian mengatakan bahawa kita tidak mempunyai motivasi yang sekuat orang yang pernah jatuh, yang pernah gagal. Kalau dengar daripada cerita-cerita yang mana-mana yang berjaya itu, semuanya dia menggunakan kegagalan itu untuk sebagai semangat untuk berjaya. Jadi bersyukurlah kepada mereka yang mempunyai pengalaman pahit yang boleh dijadikan sebagai tunjang untuk membentuk big why supaya berjaya. Jadi yang ini yang akan menghasilkan motivasi yang kuat untuk berjaya. Okey, itu yang ke-7. Jadi untuk motivasi yang kuat ini, kita kena belajar fokus, fokus dan membuat sesuatu target yang jelas untuk meraih prestasi. Kita kena fokus, kita kena catat perkembangan kita, sebab itulah kita kena buat laporan, dalam kita kena belajar daripada kegagalan yang sebelumnya. Kita kena belajar daripada kegagalan yang sebelumnya. Jadi itu yang menyebabkan, kalau kita tengok jutawan-jutawan ini, mereka mempunyai motivasi yang kuat, big why yang kuat, kerana melalui pengalaman mereka di Keja Along, mereka tak dapat nak sediakan makanan untuk keluarga, mereka sangat susah, jadi apa-apa pun boleh dijadikan sebagai tunjang untuk memiliki motivasi yang kuat. Jadi apa-apa pun kita hendaklah sentiasa bersyukur. Okey, yang ke-8 kena tentukan hala tuju. Hala tuju kita kena ada. Jadi kalau hala tuju ini matlamat kita kena tentukan dan kita kena paparkan, kita kena ingat, kita kena tulis, supaya kalau kita hilang punca, kita boleh rujuk apa yang kita telah tulis dan apa yang kita tentukan tujuan kita. Jadi kita daripada sini, daripada apa yang kita tulis itu, kita bolehlah membuat, daripada tujuan kita itu, kita boleh buat perancangan. Boleh buat perancangan, kemudian boleh memilih perancangan yang terbaik dan seterusnya melaksanakan perancangan yang terbaik, untuk mencapai matlamat. Okey, yang ke-9, membuat daftar pencapaian. Jadi kalau kita berjaya ataupun kita mendapat rezeki, kita dapat kejayaan walaupun kecil, kita tulis pencapaian kita. Setiap minggu kita tulis pencapaian kita. Jadi ini akan menjadikan kita motivasi kepada kita untuk mencapai yang lebih besar. Okey, yang ke-10, seharusnya kita hindarkan daripada membanding dengan orang lain. Jangan banding yang dah 10 tahun menceburi bidang tersebut. Kita baru setahun jagung, kita nak bandingkan dengan orang 10 tahun. Jadi kita banding dengan diri kita sendiri, iaitu setiap hari kita kata hari ini lebih baik daripada semalam. Dan esok lebih baik pada hari ini. Itu adalah perbandingan yang kita banding kepada diri kita sendiri. Jadi tidak kita bandingkan dengan orang lain, dan kalau kita bandingkan dengan orang yang berjaya, kita hendaklah bandingkan, kalau buat perbandingan pun kita bandingkan kita baru, dia lama. Jadi itu mungkin menjadi motivasi ataupun boleh dijadikan
model ataupun sebagai teladan, ya. Okey, iaitu yang ke-10. Jadi yang ke-11, ya, kembangkan wawasan kita, ya. Kita perluaskan wawasan kita supaya kita mencapai prestasi yang lebih baik. Okey, dan untuk perluasan wawasan ini, ya, kita boleh dapat kadang-kadang kita boleh tiru, ya, daripada orang, ya, tiruasi. Jadi kita boleh buat pembacaan, ya, untuk kita perluaskan wawasan kita. Ya, kita modelkan orang, ya, kita berguru dan sebagainya untuk memperluaskan wawasan kita. Dan yang terakhir iaitu bergabung dengan komuniti, ya, kita bergaul mesra dengan komuniti, ya, supaya dapat memberi semangat kepada kita. Ya, kita tahu perkembangan diri kita dan kita kita akan menemukan banyak inspirasi dan motivasi sekiranya kita mix around, ya, kita tengok kejayaan orang, ya, kita tengok ya, kejatuhan itu kita jadikan sebagai teladan, ya, dan mana yang baik itu kita jadikan ikutan ataupun teladan, yang mana yang tak baik itu kita jadikan sempadan dan dijadikan suatu yang pengalaman yang boleh kita pelajari dan kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Okey, jadi itu adalah 12 cara mengetahui potensi diri untuk berjaya. Jadi itu adalah, ya, untuk Memaziah juga, ya, untuk berjaya dalam bidang yang baru dan juga sekiranya bermanfaat, alhamdulillah, ya, perkongsian diharap memberi manfaat atas perkongsian Memaziah pada hari ini. Ya, kita hendaklah sentiasa positif, ya, positif dan memberikan yang positif, ya, menyebarkan tenaga yang positif, ya, dan menyebarkan vibes yang positif. Jadi semoga ya, bermanfaat. Jadi itu saja. Memaziah ingin mohon maaf sekiranya terkasar bahasa, tersilap bicara, ya, tidak sedap mata memandang, tidak sedap telinga mendengar. Mohon maaf. Yang baik itu datang dari Allah, yang tak baik itu datang dari Memaziah sendiri. Jadi diharap perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada semua, ya, sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Jadi sekian saja untuk hari ini. Sebelum kita berpisah, dengarlah jingle daripada Bisco Cheese. Bye. Okay, bye. Bye.